Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Sir. Waalaikumsalam. Okey, kita hari tu kita dah habis yang okey, ni semua dah habis kan? So kita nak mulakan bola paper 1. Okey, dalam kadar tindak balas. Okey, Doni bacakan nombor 1. Antara proses berikut yang manakah merupakan tindak balas yang cepat? Jawapannya B, pembakaran arang. Pembakaran arang Okey. Manakah satu tindak balas yang cepat iaitu pembakaran arang? Okey, seterusnya Fatin, nombor 2. Antara berikut yang manakah bukan unit bagi kadar tindak balas? Jawapan dia A. Bukan unit bagi kadar tindak balas. Ingat, okey. Kadar tindak balas dia melibatkan masa. Bermaksud kat situ akan ada unit minit ataupun saat. Kalau selain daripada tu salah. Okey Fatin, betulkan jawapan? Yang mana tak ada minit dengan saat? Fatin? Yes, sir. Yang mana tak ada minit dengan saat? E. Ni minit. So jawapan dia ialah C. Saya kata C tadi. C Oh, saya tak dengar. Okey. C so ada gram kat situ. So gram ni bukan unit bagi masa. Gram tu merujuk kepada jisim. Okey. Seterusnya nombor 3 Nurin. Bagi tindak balas antara batu kapur dan asid nitrik, apakah perubahan pemerhatian yang boleh diukur? Jawapannya A. Jawapan dia A ialah isi padu gas karbon dioksida. Okey, korang kena tengok apa yang berlaku masa proses tindak balas batu kapur dengan asid nitrik. Apa yang berlaku waktu tu? Okey, tindak balas kapur dengan asid nitrik. So apa yang dibebaskan? Kita akan tengok pemerhatian yang boleh diukur ialah isi padu gas karbon dioksida. Alright. Syarul, nombor 4 Syarul. Dina menyukat masa untuk 10 cm liter magnesium larut dalam asid sulfurik. Apakah kadar tindak balas purata jika jumlah masa ialah 2 minit? Okey. Kita kena bahagi kan? Itu 10 bahagi 2. Apa jawapan dia? Syarul? D, 5. 5. Alright. Okey. Okey, Syasha. Nombor 5 Syasha. Raja 1 menunjukkan graf isi padu melawan masa. Titik manakah menunjukkan kadar tindak balas yang paling tinggi? Titik mana kadar tindak balas paling tinggi? STUV. Yang mana? Okey. Saya bagi hint. Kadar tindak balas yang paling tinggi, dia mempunyai, kalau kadar tindak balas yang paling tinggi, dia mempunyai kecerunan graf yang paling cerun ataupun yang paling cerun lah, kecerunan graf yang paling cerun dekat S ke, dekat T ke, dekat U ke, dekat V? S. Yes, good. Okay. Okey, seterusnya.
Okey, nombor 6. Asra. Nombor 6, Asra. Ya, sir. Silakan. Antara berikut yang manakah unit bagi kadar tindak balas? Okey. Sekali lagi, kadar tindak balas. Kalau dalam proses kadar tindak balas, tadi saya ada ajar Fatin. Apa Fatin kena ada kat kadar tindak balas? Fatin? Ada masa. Masa tu ada 2. Apa masa yang ada kat situ? Saat dengan minit. Yes, saat dengan minit. Okey. So Asra, yang mana yang kat situ ada tulis saat -1 ataupun minit -1? Yang mana satu? Asra? D. D. Yes. Okey, nampak saya dah bagi tahu teknikal untuk macam mana korang jawab soalan macam ni. Kadar tu maksudnya ada masa. Itu yang korang kena faham. Okey? Right. Okey, seterusnya. Yusri, nombor 7 Yusri. 7. Ajar 2 menunjukkan graf isi padu melawan masa. Apakah yang diwakili oleh kecurunan tangen X? Kecerunan tangen X. Raja menunjukkan graf isi padu melawan masa. Apakah yang diwakili oleh kecerunan tangen X? Okey. Sebenarnya kita kira apa sebenarnya? Kalau kita kira graf ni, kita kira apa sebenarnya? Cuba tengok jawapan Yusri. Kita kira apa sebenarnya? Rata. Kadar tindak balas. Yes, kadar tindak balas pada Kecurunan. pada saat yang keberapa tu? 40. 40. So jawapan dia adalah D. Okey. Kalau kita tengok balik graf yang diberi tu, ni korang kena faham dia bagi tu, korang kena tengok mana tengah-tengah dia. So kat sini tengah-tengah dia. So tengok masa. Kadar tindak balas pada masa keberapa iaitu 40 saat. Okey. Okey. Okey, seterusnya. Nombor 8. Balik kepada Doni. Bacakan Doni nombor 8. Antara berikut yang manakah bukan faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas? Jawapannya C, sir. Isi padu larutan. Yes, isi padu larutan. Okey, makin akan membantu meningkatkan kadar tindak balas. Kepekatan larutan akan membantu meningkatkan kadar tindak balas. Suhu larutan membantu meningkatkan kadar tindak balas. Okey, seterusnya kita tengok nombor 9. Okey, Fatin. Nombor 9, Fatin.
Antara berikut yang manakah ciri suatu mangkin? Mangkin. Apa ciri-ciri mangkin tu? C. Meningkatkan jumlah hasil tindak balas. Kalau meningkat, kalau mangkin kalau ditulis meningkatkan kadar tindak balas, betul. Kalau hasil ni tak. Okay. So, mangkin ni, kalau korang perasan dalam satu tindak balas, dia akan digunakan berkali-kali. Dia bukannya sekali guna je. So dia maksudnya dia boleh digunakan semula. Tapi setiap mangkin tu ada fungsi untuk tindak balas yang tertentu. Jadi tidak boleh digunakan dalam banyak tindak balas. Okey. Digunakan semasa tindak balas memang betul tapi macam tak berapa tepat. So jawapan dia adalah A, kerana mangkin itu tidak berubah secara kimia. Dia hanya membantu meningkatkan kadar tindak balas. So kalau kita guna pun kena guna dia tidak akan berubah dari segi kimia. Dia akan kekal dari segi kimia, dia akan kekal bentuk dia. Okey. Seterusnya Nurin. Nombor 10. Mahu ketulan zinc bertindak balas lebih cepat dengan asid sulfurik. Apakah yang patut dilakukan? Okay, apa dia kena buat kalau dia nak tindak balas asid hidroklorik tu ditingkatkan? Dia nak buat apa? D. Ingat. D, yes. Ciri-ciri dia. Ingat balik ciri-ciri yang diberi tu untuk meningkatkan kadar tindak balas. Mangkin, kepekatan, ada 3 ke 4 dengan panaskan, tingkatkan suhu. So jawapan dia adalah D. Okey. Asra, nombor 11 Asra. Antara berikut yang manakah menghasilkan kadar tindak balas tinggi dengan pekerjaan karbonat. Okey, ingat. Kepekatan yang paling tinggi bermaksud dia akan menghasilkan kadar tindak balas yang paling tinggi. Okey, cuba tengok antara A, B, C dengan D. Yang mana mempunyai mol per desimeter padu yang paling tinggi? Mol per desimeter padu yang paling tinggi. Jawapan dia adalah? C. C. Nombor paling besar Asra, mana yang satu? A. A jawapan dia. Alright. Okey, seterusnya. Dia tu guna. Syarul. Nombor 12. Mangan 4 oksida ditambah kepada hidrogen peroksida yang terurai kepada gas oksigen. Mengapakah mangan 4 oksida ditambah? Mengapakah mangan 4 oksida ditambah? Kenapa kita tambah mangan 4 oksida? Okey, A tu bukan jawapan dia. Meningkatkan isi padu tu bukan. Jawapan dia antara, tengok. Mangan 4 oksida. Apa fungsi mangan 4 oksida tu? Tengok jawapan tu dah ada dah kat situ. Fungsi mangan 4 oksida tu. Untuk meningkatkan kepekatan hidrogen peroksida. Tadi saya dah cakap dah. Meningkat, dia hanya meningkatkan kadar tindak balas. Dia bukan meningkatkan kepekatan. So jawapan dia bertindak sebagai mangkin. Tapi ingat, mangan fungsi dia untuk meningkatkan kadar tindak balas. Bukan meningkatkan hasil dia. Tu kena faham. Okey? Jadi kalau tak ada jawapan yang tu, kena bubuh jawapan mangkin sebab dia memang mangkin. Okey, nombor 13. Sasha.
Antara yang berikut yang mereka menerangkan mengapa mengacau meningkatkan tindak balas antara magnesium dan asid hidroklorik. Mengacau. Macam kita buat air kan. Kalau kita kacau, dia cepat larut. Lagi cepat dia larut. Orang buat air korang tak kacau. Memanglah. So, apa jawapan dia? Bila dia pergerakan, ada tenaga apa? Bila dia pergerakan, ada tenaga apa? Kasha. Tenaga kinetik. Tenaga kinetik. Jadi jawapannya mana? Jawapannya A. Yes, ada tenaga kinetik. Alright. Okay, Yusri. Plus. Antara yang berikut yang manakah menerangkan mengapa menggunakan sebut besi membuat tindak balas antara besi dan asid lebih laju? Jawapannya apa, Yusri? A. Sebab saiz besi yang lebih kecil. Alright. Okay, Faris. Faris. Yes, sir. Alam tadi. Faris. Nombor 15. Faris, nombor 15. Faris, boleh tak Faris, nombor 15? Okay, saya rasa dia ada masalah lain ni. Okey, Doni, sambung dulu nombor 15. Tindakan manakah Dah ada Raja terus nak? Nanti je Faris, nanti. Doni baca sambung. Raja 3 menunjukkan tindak balas antara kalsium karbonat dengan asid hidroklorik. Tindakan manakah yang boleh meningkatkan kadar tindak balas? Ada tadi sudah sebut mangan, kepekatan, suhu, apa lagi? Kat situ antara yang saya sebut tadi ada jawapan tu. A ke B ke C ke D? D, sir. Ya? D. D, donkey. Jawapan dia donkey. Okey, Faris, 16. Hilang dah. Okey, dia ada masalah lain Okey, seterusnya Fatin. Mangkin yang manakah digunakan dalam proses haba? Proses haba. Okey, yang ni memang korang kena ingat lah. Jawapannya apa ni Fatin? Nak cuba. B. B, ferrum. Okey. Proses haba. Okey, 17, Nurin. Antara yang berikut yang manakah menerangkan mengapa makanan yang disimpan di dalam peti sejuk tahan lebih lama? Kenapa tahan lebih lama? C. Apa jawapan dia? C. C, melambatkan kadar makanan menjadi rosak oleh makroorganisma. Ni biasalah korang kena tahu. Kenapa korang tak habis makan, korang simpan. Okey? Tapi tak, biasanya kalau boleh makanlah sampai habis, tak elok asyik simpan je dalam peti ais tu. Okey? Okey, nombor 18, Asra. Kenapakah vanadium oksida digunakan di dalam proses sentuh? Okey, kenapa kita gunakan dia dalam proses sentuh? Okey, ingat vanadium tu dia adalah mangkin. Mangkin. Ingat tadi fungsi mangkin, saya dah cakap tadi. Banyak kali saya cakap dah tadi. Apa mungkin? Asra. Apa sah? Mangkin. Vanadium tu tadi mangkin. Apa fungsi mangkin? Mangkin. Vanadium tu apa fungsi dia? Alamak, sekejap. Saya tak boleh tulis lah. Okey, mangkin. Tadi banyak kali saya sebut pasal mangkin ni.
Dia meningkatkan ke mengurangkan kadar tindak balas, Asra? Asra, meningkatkan ke mengurangkan kadar tindak balas? Kurang. Meningkatkan kadar tindak balas. Jadi jawapan dia apa? A ke, B ke, C ke, D? B. B, meningkatkan kadar tindak balas. Okey. Faris, boleh baca nombor 19? Faris, Boleh saya boleh. bacakan nombor 19. Baca nombor 19. Boleh. Sedengar. Dengar Faris, baca. Faris. Ulang balik sir. Baca, saya tak dengar tadi apa Saya yang yang kau baca. singkat. Antara yang Alamak, terus tak dengar. Hilang terus. Okey, Faris menghilangkan diri lagi. Okey, nombor 19 biasa habiskanlah. Tiara ingin memasak daging dalam masa yang singkat. Antara yang berikut yang manakah bukan kaedah yang betul? Okey, dia nak masak dalam masa yang singkat. Rendam daging dalam larutan garam sebelum masak. Okey, betul. Masak dalam periuk tekanan. Betul. Iris daging dengan nipis. Biasa ni, kalau masak daging dia akan iris. So, kalau kita tingkatkan isi padu air, dia akan lebih lambat untuk masak. Sebab isi padu air, macam korang masak Maggi, air banyak jadi Maggi tu lambat masak. Okey, Faris, tunggu lama sikit kot, takut. Saya tak suruh kau lah, tunggu dulu. Takut. Line tu kena bagi lama sikit. Okey. Okey, mari kita baca jam. Okey, Raja 1 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kesan suhu ke atas kadar tindak balas antara magnesium dengan asid hidroklorik. Okey. So, asid hidroklorik dengan magnesium. Tindak balas tu, suhu asid ialah 30 darjah Celsius. Okey Syarul. Kalau ikut jam Randik tu, berapa bacaan dia? 32. Yes, 32. Nasib baik kau baca jam ya. Okey. Seterusnya pada suhu 45 darjah. Okey Yusri. Berapa bacaan dia Yusri? Apa tu? 20. 20. Alright. Okay. So macam markah percuma bagi kat situ. Okay. Jom kita tengok hubungan antara suhu asid hidroklorik dengan masa bagi magnesium lengkap bertindak balas. Apa kaitan suhu dengan masa? Ingat, kalau kita tambah suhu, kita akan tingkatkan lagi kadar tindak balas. So, apa berlaku?
Okey, bila kita tingkatkan kadar tindak balas, secara amnya kita akan kurangkan masa tindak balas. Okey, Doni. Tolong bacakan jawapan ni, Doni. Nyatakan hubungan antara suhu asid hidrolik dengan masa bagi magnesium lengkap bertindak balas. Semakin tinggi suhu asid hidroklorik, semakin pendek masa bagi magnesium untuk bertindak balas dengan lengkap. Okey, maksudnya kalau makin makin tinggi suhu kita berikan, makin cepatlah dia bertindak balas. Maksudnya makin kita tak bagi kita akan sebut masa tu pendek. Okey. Macam kalau korang memasak, korang gunakan api yang lebih besar, dia tak semualah akan masak cepat. Kita ambil contoh Maggi lah. Kita guna api yang lebih besar, lagi cepat. Masak konsep yang samalah. Tapi tak semua makanan korang boleh gunakan konsep yang sama. Okey, untuk yang C pula. Okey. Fatih, bacakan jawapan tu Fatih. Soalan? Jika pita magnesium yang digunakan ialah 10 cm, jika kadar tindak balas purata bagi set. Okey, so set 1 dia bagi masa tadi 32 saat. Jadi apa korang perlu buat? 10 cm bagikan dengan 32 saat. So korang akan dapat 0.312 cm per saat. Okey. Ingat atas merujuk kepada unit sentimeter, bawah merujukkan unit, bawah ni merujuk kepada unit untuk masa. Masa tu tak kisahlah sama ada saat ataupun minit, salah satu tu lah. Okey, nanti korang kena pastikan. Okey, Nurin, bacakan soalan D. Set 1 diulang dengan pita magnesium 10 cm itu dipotong pada 10 kepingan kecil. Ramalkan masa bagi tindak balas berlaku dengan lengkap. Okey, kita tak dapat ramalkan dengan tepat, tapi kita boleh cuba ramalkan lah. Okey, dia cerita macam ini. Maggi itu bentuk petak. Lepas tu, korang potong kepada 4. Bila korang potong kepada 4, dia jadi kecil Maggi tu. Okey. Jadi, tadi masa nak masak Maggi tu 5 minit. So, sepatutnya masa untuk masak Maggi yang telah dipotong tu lagi kurang daripada 5 minit. Contohnya macam itulah. Jadi, kalau untuk 10 cm tadi, masa dia ialah 32 saat. Sekarang tu dia potong kepada 10 bahagian. So, maksudnya tinggal 1 cm. Masa pun kena bahagi 10. Iaitu 32 bagi 10, korang akan dapat sekejap, dipotong beramalkan masa bagi berlaku dengan lengkap. Okey, 3.2 saat. So, kalau Sir tak bagi 3.2 saat, Sir akan bagi 4 saat. Ataupun kalau korang tak pasti, sudah semestinya jawapan tu nanti mestilah kurang daripada 32 saat. Korang boleh tulis jawapan kurang daripada 32 saat. Kalau tak pasti nak jawapan, nak kira tak pasti. Tapi korang tahu dia lebih cepat pada 32 saat. Korang boleh tulis jawapan macam ni. Yang ni korang dah boleh dapat jawapan yang betul lah. Tapi kalau korang nak bagi nilai, saya takut salah lah sebab bahayalah. Lebih baik bagi jawapan yang macam ni. Okey. Okey, seterusnya kita pergi ke nombor 2. Okey.
Okey, nombor 2 ni, graf di dalam rajah 2 menunjukkan satu lengkung bagi eksperimen 1 yang dijalankan untuk mengkaji kadar tindak balas antara 5 gram ketulan kalsium karbonat dengan asid nitrik. Okey. Okey, so dia punya tu. Okey, Diana mengulangi eksperimen dengan menggunakan 5 gram serbuk kalsium karbonat. Lukiskan dan labelkan lengkung bagi eksperimen 2 pada rajah atas graf dalam rajah 2. Tadi 5 ketul kalsium karbonat. Nampak beza ketul dengan serbuk. Nak tanya korang. Yang mana lebih cepat tindak balas dia? Ketul dengan serbuk. Yang mana lebih cepat tindak balas dia? Siapa nak cuba bagi tahu saya? Yang ketul ke yang serbuk? Yang ketul ke yang serbuk lebih cepat tindak balas dia? Serbuk. Serbuk. Yes. Korang tahu serbuk lebih cepat tindak balas dia. Bermakna kalau korang nak lakarkan graf dia tu, okey, graf dia sudah tentunya akan ke atas. Okey. Bermakna yang ni adalah eksperimen 2. Alright. Okey. So, kita nak tentukan dia punya pemboleh ubah dimanipulasi. So, apakah pemboleh ubah dimanipulasi dalam eksperimen ini? Okey, siapa nak cuba? Apa yang kita ubah dalam eksperimen ini? Tadi kita guna ketulan. Yang kedua kita guna serbuk. So, ini yang kita ubah dalam eksperimen ini. Tapi kita nak tulis apa dalam pemboleh ubah dimanipulasi? Kau nak gantikan dengan apa untuk ketulan dan serbuk ni? Siapa nak cuba? Ada siapa-siapa nak cuba? Okey. Korang boleh bubuh antara dua jawapan. Iaitu saiz. Ialah kalau ketul tu saiz dia lebih besar, serbuk tu saiz dia lebih kecil. Ataupun korang boleh tulis jumlah luas permukaan. Okey, kenapa jumlah luas permukaan? Ingat, untuk meningkatkan lagi kadar tindak balas, korang boleh bubuh kawasan, korang boleh serbuk ni, dia mempunyai jumlah luas permukaan yang lebih besar. Okey, ketulan ni, dia ada satu ketulan sahaja. Tapi kalau kita tukarkan kepada serbuk, maksudnya yang lebih kecil-kecil, jadi kita ada banyak serbuk. Bila ada banyak serbuk, ada banyak luas permukaan. Ada banyak permukaan yang kita boleh gunakan untuk melakukan kadar tindak balas. So, dia akan jadi lebih cepat. Okey? Maksudnya ada dua jawapan kat tu, sama ada saiz ataupun jumlah luas permukaan. So, dalam eksperimen ini, apa yang pemboleh ubah yang dimalarkan? Kalau korang tengok, ada satu jenis dia asid yang digunakan, iaitu asid nitrit. Okey. Okey, ada satu jawapan lagi yang boleh digunakan, tapi tak tulis kat eksperimen ini. Tapi eksperimen ini juga melibatkan suhu. So, suhu dia juga tidak berubah. Cuma yang berubah ialah ketulan dan serbuk. Okey, seterusnya yang ketiga. Tandakan raih bagi dua faktor yang boleh meningkatkan kadar tindak balas dalam eksperimen ini. Okey, apa jawapan dia? Siapa nak cuba? Dua faktor yang boleh meningkatkan kadar tindak balas. Banyak kali dah saya sebut sebelum ni. Siapa nak cuba jawapan dia apa? Suhu. Suhu, lagi satu.
Tadi dah sebut Kepekatan asid. kepekatan asid. Isi padu tak boleh ya. Okey, senang je kenapa isi padu bukan. Okey. Korang konsepnya korang masak Maggi lah. Eksperimen ni boleh buat kat rumah kan. Okey, air banyak Maggi. Air sikit Maggi. Yang mana lebih cepat untuk masak? Syarul boleh pergi pinjam gas kat kedai sebelah dia tu. So, yang mana lebih cepat masak Syarul? Maggi yang sikit air ke Maggi yang banyak air? Sikit air. Sikit air. Okey? Alright. Okay, lapar Maggi dah ya. Sejuk-sejuk ni. Okey, seterusnya jom kita tengok eksperimen section B. Okey, Nurin tolong bacakan tu eksperimen ni, nombor 3. Eksperimen 1 dan eksperimen 2 dijalankan untuk mengkaji faktor mangkin ke atas penguraian hidrogen peroksida. Eksperimen 1 dijalankan dengan menggunakan mangkin dan eksperimen 2 dijalankan tanpa menggunakan mangkin. Saja 3 menunjukkan susunan radas yang digunakan untuk eksperimen 1. Ya. Okey. So, sekarang kita nak takrifkan mangkin. Standard lah kalau mangkin ni ada minta takrif ni, benda yang biasa. Okey, tak apa, saya akan typekan nanti untuk jadikan bacaan korang. Okey. Okey, mangkin adalah bahan yang dapat meningkatkan kadar tindak balas. Ingat tu je. Dia meningkatkan kadar tindak balas. Itu je. Okey. Meningkatkan kadar tindak balas. Itu saja mangkin. Okey. So, yang B tu, apakah bahan yang berfungsi sebagai mangkin dalam eksperimen ini? Okey, mangan 4 oksida. Okey, mangan 4 oksida. Dia kalau ada senang je kau tahu mangkin tu tau. Tengok ada tengah-tengah ni. Mangkin lah tu. Okey. Right. C. Hidrogen peroksida terurai kepada gas oksigen dan air. Tuliskan persamaan perkataan bagi penguraian hidrogen peroksida. Okey. Macam mana persamaan dia? Okay, jom tengok. So, hidrogen peroksida tu akan diuraikan kepada oksigen dan air. Okey. Hidrogen peroksida. Hidrogen tu H, air tu kan H2O. H2O. Oksida tu ni oksigen O2. Okey. Alright. Okey, tengok soalan D pula. Lakarkan graf kadar tindak balas hidrogen peroksida terurai kepada gas oksigen dalam eksperimen 1 dan eksperimen 2 dan labelkan graf eksperimen 1 dan 2 dalam lakaran graf anda. Okey.
So eksperimen 1 tu mangkin. Eksperimen 2 tanpa mangkin. Eksperimen 1 ada mangkin. Eksperimen 2 tanpa mangkin. Okey, saya tanya sekali lagi. Yang mana lebih tinggi kadar tindak balas? Dengan kehadiran mangkin ke tanpa kehadiran mangkin? Dengan kehadiran mangkin. Alright, so graf dengan kehadiran mangkin tu lebih tinggi. Berbanding dengan graf ini, graf dengan kehadiran mangkin. Yang satu lagi ni, graf tanpa kehadiran mangkin. Itu lebih rendah dia punya kecerunan dia. Ini korang kena bezakan. Kalau dalam periksa kau dia suruh lukis, yang ni adalah disebabkan ada mangkin. Sebab tu graf dia lebih tinggi. Okey, yang ni tak ada mangkin. Okey, tiada mangkin. Nampak disuruh terangkan. Jawapan ada lah tu. Kenapa disuruh terangkan? Sebab kecerunan lebih tinggi disebabkan oleh kehadiran mangkin. Kecerunan eksperimen 1 lebih tinggi disebabkan kehadiran mangkin. Okey, so saya harap sampai ke sini korang dah faham tak apa maksud kehadiran mangkin dengan tanpa kehadiran mangkin tu. Tu bezanya untuk soalan ni. Okey. Okey, boleh jelas semua orang mangkin tu, kehadiran mangkin? Boleh sir. Alright. So sebab tu kita perlu buat latihan. Bila buat pelatihan korang akan lagi jelas. Okey, so tengok nombor 4. Okey. Kaji maklumat yang berikut. Okey. Syarul, tolong bacakan apa yang disuruh dalam kotak tu. Kentang. Kentang yang dipotong nipis atau memanjang akan masak lebih cepat membanding kentang yang tidak dipotong. Kau masuk seketul dengan yang potong dengan nipis. Yang mana yang melibatkan, yang mana yang cepat masak? Okey. Kalau kau tengok yang potong nipis dengan memanjang ni, dia akan melibatkan saiz. Okey, saiz. Jadi, apakah satu penyataan masalah daripada maklumat di atas? Okey, satu penyataan masalah ni, maksudnya korang macam seolah-olah membuat soalan. Contohnya, adakah saiz mempengaruhi saiz bahan tindak balas mempengaruhi mempengaruhi kadar tindak balas. Okey, kalau korang tak tulis saiz, korang tak tulis ni pun, adakah saiz bahan mempengaruhi kadar tindak balas? Yang ni tak tulis pun tak apa serasa. Sama je jawapan dia. Okey, so dia ada tanda soal kat ujung ni. Okey. Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan di atas. Okey, ingat saya pernah cakap pasal hipotesis. Hipotesis ni dia ada semakin-semakin. Saya pernah cerita. So, korang kena pastikan jawapan tu kena ada perkataan semakin-semakin tu. Okey, jom kita tengok. So, semakin kecil saiz, semakin tinggi kadar tindak balas. Alright. Okey. Tindak balas .
Okey. So selesai yang dua yang pertama tu. Okey, sekarang ni jawapan untuk setiap bawah tu. Jom kita tengok. Okey, Syasha, tolong bacakan C sampai huraian anda saja. Berdasarkan pernyataan yang diberi, reka bentuk satu eksperimen makmal untuk menguji hipotesis anda dengan menggunakan dua pita magnesium yang sama panjang, 50 cm asid nitrik, jam randik dan radas lain. Huraian anda harus mengandungi aspek berikut. Okey. Ni nanti soalan SPM korang lah. Okey, saya rasa kita dah buat 3 bab. Seharap yang 3 bab yang sudah bagi sebelum ni, pastikan korang dah salin dah siap-siap yang jawapan untuk ni supaya korang jadikan nota untuk, sebab kita tak tahu lagi soalan macam mana yang akan keluar dalam periksa nanti SPM walaupun tahun depan bulan 3, tapi saya harap korang dah salin balik melalui video yang saya bagi tu supaya korang boleh baca balik nanti sebulan sebelum periksa. Sebab saya yakin salah satu tu mesti akan ada dalam periksa juga. Okay, saya beritahu awal-awal dah. So sekarang ni terpulang pada korang lah nak salin balik ataupun dengar balik video-video yang saya bagi. Okay, kenapa? Saya takut kadang video yang saya bagi tu ada error. Dah lama dia ada error. Tu saya risau Okay. Okay, so tujuan eksperimen dia adalah yang pertama ialah untuk mengkaji. Biasa dia akan mulakan dengan untuk mengkaji. Mengkaji apa? Mengkaji kesan saiz. Sebab tadi kita sebut pasal saiz ya. Ke atas kadar tindak balas. Alright. Okay. So, seterusnya kita nak kenal pasti pemboleh ubah. Okay, ada 3 pemboleh ubah yang kita kena tulis kat sini. Iaitu pemboleh ubah manipulasi. Okay, so manipulasi. Okay, apakah yang diubah dalam eksperimen ini? Tadi pun sama juga. Jadi korang pun patut tahu iaitu saiz ataupun apa tadi saya tulis? Saiz atau apa? Saiz dia sama dengan apa? Ingat tak tadi saya ada sebut? Jumlah. Luas permukaan. Okey, salah satu jawapan bukan semua lepas tu kita tengok, lepas manipulasi kita akan tengok gerak balas. Apa yang bergerak balas dengan eksperimen ini, manipulasi tadi? Okay. So jawapan dia adalah kadar tindak balas. Mestilah kan? Kita nak cari kadar tindak balas. Okay. So apa yang tidak berubah ataupun kita panggil malar, yang dimalarkan. Okay. So yang dimalarkan ialah asid nitrik. Ada satu lagi tadi sebagi. Asid nitrik dengan satu lagi apa? Siapa ingat? Apa yang tidak diubah? Tadi ada tadi. Dan suhu. Okay. So, prosedur ataupun kaedah. Prosedur panjang ya. Okay, tuliskanlah juga untuk korang supaya korang boleh baca nanti. Okay. Ada 4 markah, so sekurang-kurangnya kena ada 4 lah prosedur. So, yang pertama saya bacakan, bersihkan pita magnesium. Okay. Lepas tu, potong kepada 10 cm panjang. Okay. Okay, yang kedua, Okay, yang kedua, sukat 50 cm padu asid nitrik dan tuang ke dalam bikar.
Okey. Seterusnya yang ketiga, masukkan pita magnesium. Okey, dan hidupkan jam radik. Okey. Seterusnya, rekodkan masa sehingga semua pita magnesium larut. Okey, dah 4 poin. Biasa ni ayat yang terakhir ni biasa ya. Ulang langkah. Ulang langkah 1 hingga 4 untuk 10 kepingan pita magnesium. Kan tadi kena potong kan? Magnesium. Okey, nanti korang boleh baca semula. Sebab tu saya bagi dalam bentuk macam ni supaya korang boleh tengok dalam video. Ingat saya pesan sekali lagi, kalau boleh salin, jadikan dalam buku nota, simpan elok-elok untuk SPM korang. Subjek sains ni subjek yang korang sepatutnya boleh dapat A. Terutama kepada siapa-siapa yang macam contoh saya ada seorang student tahun lepas subjek sains macam korang lah yang ambil subjek sains. Tapi dia nak masuk berkaitan dengan engineering. Dia memang minat masuk engineering. Jadi nasib baik sains dia pun A. So hari tu masa lepas SPM dapat A. So isi UPU, isilah Politeknik bahagian engineering. Dapat. Dia dapatlah apa yang dia nak. Okay. Dia nak masuk engineering tapi tak nak masuk kelas sains. Tapi akhirnya nak juga sama bahagian engineering. Itu terpulang pada dia lah. Saya tak paksa pada dia. Okey, lepas tu kalau penjadualan data pula, korang akan bagi jawapan dalam bentuk table. Okey. Di mana dibahagikan kepada 2 bahagian. Okey. Alright. Okey, table ni untuk magnesium. Okey, yang ni untuk masa. Masa tu dalam saat Ini untuk jawapan korang macam ni Okey. Lepas tu yang pertama ialah 10 cm pita magnesium. Yang kedua ialah 10 kepingan pita magnesium. Okey, tadi sebab dia ada eksperimen dia, yang pertama yang 10 cm tu. Yang kedua tu yang dipotong-potong tu. Tu eksperimen dia. Sebab nak kaji kadar tindak balas luas permukaan. Yang mana yang atas ni saiz lebih besar, yang bawah ni 10 kepingan tu saiz lebih kecil tapi jumlah luas permukaan dia lebih banyak. Jadi korang tahu masa yang mana akan lebih cepat. Yang bawah ni akan menghasilkan jawapan masa yang lebih cepat. Okey, tapi dalam jawapan ni korang tak perlu nak isi jawapan, tak payah. Itu saja. Itu jawapan yang korang patut beri dalam periksa. Okey, so lengkap untuk soalan ni. So ada kat situ ada 3, 4, 8 markah. So saya dah cakap banyak kali dah. Kalau boleh nanti salin. Dah 4 bab dah kita buat. Okey. So untuk hot challenge ni kita tengok ni saya just bacakan. Yang ni kemungkinan kat rumah-rumah korang ni mesti ada ni periuk tekanan. Okey, boleh digunakan untuk memasak daging dengan lebih cepat daripada periuk biasa.
ataupun kita panggil pressure cooker. Jelaskan bagaimana periuk tekanan berfungsi. Okay, yang ni saya bacakan je. So, periuk tekanan ni dia memasak makanan di bawah tekanan yang tinggi. Okay. Tekanan tinggi menyebabkan air mendidih pada suhu yang tinggi. Maka zarah makanan mempunyai tenaga kinetik yang tinggi. Ingat, apabila kita panaskan, kita tingkatkan suhu, apa berlaku? Zarah-zarah air akan menyerap tenaga. Apabila dia menyerap tenaga, ini akan menyebabkan zarah-zarah air ini bergetar dengan lebih kuat. Lagi banyak haba kita bebaskan, lagi banyak tenaga diserap. Dan menyebabkan tenaga kinetik semakin bertambah. Menyebabkan zarah-zarah tu bergetar dengan lebih kuat. Okey. So, salah satu arahan apabila menggunakan periuk tekanan ialah apabila masa memasak telah selesai, lubang udara ni yang ke atas ni perlu dibuka dahulu sebelum membuka penutup. Okey, ingat kalau korang tak buka lubang udara tu, kalau tak salah rasa boleh menyebabkan letupan Okey, cadangkan sebab bagi tindak balas sini. Tekanan udara dalam periuk tekanan adalah sangat tinggi. Jika penutup dibuka, satu letupan mungkin berlaku. Tadi saya dah sebut pasal letupan. Membuka lubang udara akan melepaskan tekanan udara dengan perlahan-lahan. Sebab tu bila korang siapa ada periuk tekanan ni, kalau korang perasan buka dia ada bunyi. Cing. So sampailah tak ada bunyi, barulah kita buka lubang udara tersebut. Okey, habis dah bab kadar tindak balas. Okey, ada soalan apa-apa nak tanya, sir? Tak ada ya? Tak ada. Okey. Saya nak tanya soalan. Cikgu korang ada cakap ke pasal percubaan? Tak ada. Tak ada. Ada cakap apa-apa lagi? Cikgu korang cakap ke pasal bila nak sekolah? Hari tu bulan 9. Tunggu lagi ya? Dijangka bulan 10 Tahu. Bulan 10 kot. Bulan 10 kot. Okey, tapi tak apalah. Kita tunggu je lah Kalau pun sekolah buka, dengan teacher pun memang dah bincang. Kalau sekolah buka, saya akan ikut sekolah lah. Sebab korang form 5 pun tak ramai. Jadi memang kalau sekolah buka, tempat tuition pun saya akan buka untuk korang dululah. So, apa-apa hal pun kita tengok dulu sekolah macam mana. Okay, kalau tidak, kita masih online lah. Alright? Okay? So, nasihat saya macam biasa. Tolong jaga kebersihan, tolong jaga diri. Walaupun kita baru bulan 9, SPM bulan 3 tahun depan, seolah-olah macam lama lagi Tapi saya harap korang tidak dijangkiti sebab kalau dijangkiti ni dia akan menyebabkan korang akan ada masalah lain pula lah. Jadi harap-harap jagalah kebersihan. Okay? Okay, itu saja untuk hari ini. Nanti kita jumpa lagi next class. Okay, bye. Thank you, sir.